Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kahar. Pada Sabtu lalu, iaitu pada 7 Oktober, dunia digemparkan dengan peperangan terbaru antara Palestin dan juga Israel dan mengakibatkan ratusan korban dan ribuan lagi tercedera, malah ratusan ribu terpaksa lari dari kediaman masing-masing, terutamanya di Gaza. Dan dunia sekali lagi menunjukkan realiti ke mana arah sokongan mereka bagi kuasa-kuasa besar dan juga negara-negara yang bersetongkol dengan rejim Zionis akan menganggap ini satu serangan pengganas dari kumpulan pengganas yang digelarkan kepada konflik ini, iaitu yang dimulakan oleh kumpulan Hamas di Gaza. Tetapi bagi negara umat Islam dan mana-mana negara termasuk dari negara barat dan pendukung gerakan sivil menganggap ini sebagai satu tindakan mempertahankan diri, kerana selama ini saban hari, saban jam, setiap ketika serangan, pencerobohan, kekerasan, kezaliman dilakukan oleh Zionis tidak pula dianggap sebagai satu tindakan pengganas ataupun tindakan kumpulan pengganas. Itulah realiti antara bagaimana kita melihat konflik Palestin yang mempertahankan atau mendapatkan semula tanah-tanah yang dirampas secara haram sejak 75 tahun oleh rejim Zionis dengan tertubuhnya negara haram Israel. Jadi dua ahli panel sudah pun bersedia, Sheikh Assagaf, Jurucakap Sekretariat Palestin Malaysia, dan saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM. Apa khabar Sheikh dan juga Faisal? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Sebagai permulaan, Syekh, Ya. apa respon Sekretariat Palestin Malaysia dengan peperangan terbaru ini, dan kita tahu juga mangsa yang ramai di kalangan rakyat Palestin, terutama di Gaza dan juga tanah-tanah yang dicerobohi oleh Israel. Jadi apa informasi yang terkini yang boleh dikongsikan? Ya, informasi terkini kita terus mendapatkan khabar bahawa berlaku pertempuran yang dahsyat di antara pejuang rakyat Palestin dan juga tentera rejim haram Israel yang sekarang ini telah terus meningkat dan terus tegang di kawasan. Dan kita juga mendapat khabar dan informasi bahawa sekarang ini pejuang rakyat Palestin, Mujahidin, terus meluaskan penguasaannya untuk masuk ke dalam wilayah Israel yang pada asalnya adalah merupakan tanah asal Palestin. Jadi dan cuma mendukacitakan juga bahawa pasti dalam setiap peperangan akan memakan korban dalam dua-dua pihak, baik pihak Israel maupun pihak Palestin, ramai yang tercedera dan terkorban. Namun di sini kita melihat bahawa perkembangan terbaru yang mana Mujahidin menunjukkan kejayaannya, memberikan satu tamparan hebat kepada rejim haram Israel adalah suatu yang perlu dibanggakan dan merupakan kabar baik dalam perjalanan dan perjuangan rakyat Palestin untuk dapatkan kembali hak mereka yang telah dinafikan lebih 75 tahun. Ya, bagi ABIM sendiri adakah ini satu tindakan yang perlu didokong oleh seluruh dunia, di mana rakyat Palestin saban hari, saban jam, saban saat dizalimi, dinafikan hak mereka untuk memasuki secara aman di kompleks Masjidil Aqsa, mempertahankan tanah-tanah kebun-kebun mereka yang dirampas oleh pendatang asing secara haram oleh rejim Zionis dan sebagainya. Jadi adakah Abi melihat ini sebagai satu tindakan mempertahankan diri, dan di mana-mana saja kelompok yang sentiasa dizalimi, apatah lagi hampir 75 tahun, terpaksa membuat tindakan ini untuk menunjukkan bahawa mereka masih mempertahankan hak mereka yang dinafikan? Baik, saya ingat yang pertama kita perlu menyebarkan satu naratif yang jelas bila sebut tentang kebangkitan Hamas. Ia bukan hanya kebangkitan Hamas, tapi ia adalah kebangkitan rakyat Palestin. Kenapa? Kerana dunia barat cuba untuk menambah kekeliruan bila mana mereka sering melabelkan Hamas ini sebagai pengganas. Jadi seolah-olah bila Hamas itu bertindak, seolah kumpulan pengganas bertindak. Sedangkan Hamas itu ialah mewakili rakyat Palestin. Dan saya fikir dalam siri pilihan raya sebelum ini pun di sebenarnya Gaza, Hamas ini mendapat dukungan dalam pilihan raya yang begitu besar oleh rakyat Palestin. Jadi bila kita bicara tentang kebangkitan rakyat ataupun kebangkitan Hamas ini, ia adalah satu kebangkitan rakyat
yang mahukan hak mereka dikembalikan yang sekian lama ditindas, lebih 60 tahun, dan penindasan ini bukan penindasan kecil, penindasan yang telah pun diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa, masyarakat dunia. Malah 2018 Amnesty International sendiri menjelaskan bahawa Israel adalah sebuah negara apartheid state, satu istilah yang begitu berat ditujukan kepada Israel. Jadi bagi kita, bila mana kita sebut tentang naratif kebangkitan bersenjata ini, ialah satu kebangkitan rakyat yang sebenarnya sudah lama terkubur di hati mereka, yang mahukan tanah air tercipta mereka ini dibebaskan dengan sebenar-benarnya kemerdekaan. Adakah itu disetujui oleh Syekh As-Sagaf bahawa ini kebangkitan bukan kebangkitan Hamas tetapi kebangkitan seluruh rakyat Palestin, dan dari temubual-temubual yang dilakukan oleh media-media dan sebagainya, semua kelompok di Palestin menyokong tindakan dari Gaza ini? Ya, perkembangan terbaru seperti mana yang kita lihat, hatta Fatah sendiri menyatakan bahawa ini adalah self defense, telah menyatakan setujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh Hamas, dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kejayaan Hamas dan juga kebangkitan yang dilakukan oleh Hamas itu sebenarnya merupakan kesepakatan dan juga keinginan seluruh rakyat Palestin untuk mendapatkan kembali hak mereka. Dan malah kita lihat isu Palestin ini seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Abim tadi sendiri, bahawa dia ada kezaliman dan juga penindasan yang dilakukan itu diiktiraf dunia, tidak dapat disembunyikan lagi. 75 tahun telah penindasan yang dilakukan dan penafian hak rakyat Palestin tidak dapat disembunyikan lagi. Jadi jikalau kita terus lagi untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh menyokong ataupun cuba mencari anak, saya rasa bahawa ini bukan satu hal yang wajar, dikarenakan setelah 75 tahun pelbagai cara, pelbagai solusi telah dicuba tetapi gagal untuk mengembalikan hak rakyat Palestin. Saya rasa ini menunjukkan bahawa seluruh rakyat Palestin mempunyai hasrat untuk melakukan kebangkitan senjata untuk kembali mendapatkan hak mereka dan juga tanah air mereka. Bagi Faisal, sekian lama naratif dunia terpengaruh ataupun membeli apa yang dijual oleh Zionis Israel, iaitu tindakan rakyat Palestin adalah tindakan pengganas, tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tindakan yang mencabul hak rakyat Israel untuk hidup aman di wilayah mereka. Tetapi apabila tindakan Israel melakukan provokasi, melakukan serangan saban hari kepada rakyat Palestin, itu tidak dianggap sebagai mencabul. Jadi mengapa dunia perlu disedarkan ataupun perlu diberikan naratif ini secara keseluruhannya, dan adakah Abim melihat inilah masanya bahawa pembohongan itu perlu dinyatakan kebenarannya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam acuan naratif barat, bila mana bicara tentang soal keamanan ataupun values, justice, keadilan dan sebagainya, mereka ini sebenarnya terperangkap dengan naratif bahawa values yang terbaik ialah values the white supremacy ataupun values orang putih. Mungkin istilah yang mudah yang berada di barat. Jadi mereka melihat values ini hanya boleh dipertahankan atau diperjuangkan bagi mereka yang berkulit putih dalam definisi mereka. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kekejaman Israel ke atas Palestin, mereka ini melihat sisi itu. Mereka tidak melihat siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Tapi mereka akan melihat dulu siapa yang putih. Jadi dalam persepsi barat, Israel itu adalah sebagai part of the white man ataupun white supremacy. Palestin itu tidak. Walaupun Palestin itu ada Kristian, mungkin ada yang bukan Muslim, tapi disebabkan Palestin itu tidak dianggap sebagai the white man, maka bagi mereka values yang harus diberikan ialah hanya kepada the white man. Jadi dalam konteks ini ialah Israel. Jadi satu, kalau kita lihat dalam konteks, mungkin saya nak bagi contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita, pertemuan antara Rusia dan juga Ukraine. Mereka melihat dalam konteks warna. Jadi mengapa tiba-tiba dalam konteks Rusia menceroboh Ukraine, mereka menganggap perjuangan Ukraine itu sebagai self defense? Sebab mereka akhirnya melihat Ukraine itu sebagai part of the white, tapi tidak pula Rusia. Jadi akhir sekali bila kita sebut tentang naratif barat, inilah naratif pemalsuan yang dibawa oleh mereka yang tidak konsisten. Mereka tidak melihat kepada isu yang harus mereka acknowledge. Siapa oppressor, siapa yang penindas, siapa yang ditindas. Tapi mereka melihat siapa dulu yang merupakan warna kulit putih yang harus mereka pertahankan. Dan itulah akhirnya menyebabkan sehingga hari ini
isu penindasan terhadap rakyat Palestin ini sering dicabuli, malah dalam konteks dunia barat ni, kalau saya nak ambil contoh dalam pelbagai kenyataan-kenyataan ahli parlimen barat dan sebagainya, akhirnya mereka ini terperangkap dengan pemalsuan values the white supremacy yang mereka banggakan, yang sebenarnya tidak konsisten, tidak berasaskan kepada acuan keadilan universal yang sebenar. Bagi Sheikh Asagaf, dengan serangan terbaru ini di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar di Eropah dan Amerika Syarikat, kita lihat kebangkitan rakyat sivil menyokong solidariti bersama Palestin di New York, di London, di Paris, di Spain dan sebagainya. Kita lihat walaupun mereka tidak ada kaitan dengan umat Islam Palestin, mereka bukan beragama Islam, tetapi mereka melihat penindasan itu sudah keterlaluan dan ada double standard kuasa Eropah dan kuasa besar tentang hal itu. Pandangan Syekh Asagaf, adakah ini menunjukkan bahawa dunia semakin terbuka untuk melihat naratif-naratif lain dalam isu Israel Palestin? Ya, saya setuju dengan itu, bahawa naratif Israel ini bukan lagi tersekat dalam batas agama, tetapi dia sudah pergi kepada batas kemanusiaan. Jadi siapa sahaja yang mempunyai naluri kemanusiaan akan pasti simpati terhadap nasib yang tertimpa terhadap rakyat Palestin. Jadi perkembangan terbaru dalam dunia hari ini, terutamanya ditambah dengan media sosial dan juga kebebasan media, yang mana rakyat lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan laporan-laporan terkini dan real apa yang berlaku di Palestin, sudah pasti akan memberikan kesedaran kepada masyarakat dunia terhadap kekejaman dan juga pencerobohan yang dilakukan oleh Israel setiap hari. Dan ini bukan hanya perkara yang baru, seperti mana yang kita tahu bahawa setiap hari rakyat Palestin hidup dalam ketakutan, di mana malam mereka sentiasa terus mendapat igawan untuk setiap saat. Tidak ada jaminan mereka selamat daripada pengeboman ataupun pencerobohan tentera-tentera Israel di rumah mereka ataupun di kawasan dan tanah mereka. Jadi media sosial dan juga kebebasan media yang hari ini masyarakat dunia mudah untuk mendapatkan aksesnya telah membukakan mata dan akhirnya sedar bahawa apa yang dilakukan oleh Israel di Palestin dan negara-negara barat yang terus menyokong Israel adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan perlu ditentang. Ini pertama. Keduanya, kita melihat bahawa media-media barat cuba memainkan naratif bahawa perjuangan rakyat Palestin itu adalah teroris sebagai pengganas, kerana tolak ukur mereka, selain apa yang dikatakan oleh Presiden Abim tadi, adalah kepentingan negara-negara barat itu sendiri. Kepentingan negara-negara barat itu sendiri, yang mana jikalau peperangan itu ataupun konflik di antara dua negara ataupun konflik di suatu kawasan itu menguntungkan mereka, maka mereka akan menyokong dan berhabis-habisan mempertahankan. Tetapi jikalau merugikan, maka mereka akan menolak dan menentang. Jadi ini yang cuba dikelirukan, dan mereka meletakkan tolak ukur benar dan salah itu berdasarkan kepentingan Barat dan Amerika. Ya, bagi Faisal, betul ICJ sudah menganggap tindakan Israel sebagai satu tindakan apartheid, iaitu membezakan manusia berikut kelas dan juga agama, dan perlu dipulaukan oleh masyarakat dunia. Bagaimana kita boleh meneruskan naratif ini seperti mana apa yang dilakukan oleh rejim White di Afrika Selatan dan dengan kebangkitan Nelson Mandela yang membawa suara-suara rakyat tertindas, terutamanya rakyat kulit hitam itu, boleh dilakukan dalam konteks Palestin bertembung dengan naratif Zionis Israel? Baik, sebenarnya memang kita tak nafikan model yang berlaku di Afrika Selatan itu adalah antara model yang terbaik untuk kita laksanakan. Jadi saya lihat dalam konteks Malaysia contohnya, sebenarnya kita sudah ada International Conventions on Suppression and Punishment Against the Crime of Apartheid tahun 76. Yang mana saya ingat boleh sebenarnya mungkin di pihak Wisma Putra khususnya ataupun di pihak AG contohnya, kita mengkaji ruang yang ada untuk mendakwa Israel di bawah konvensyen ini. Sebab konvensyen ini sudah jelas bila mana kita sebut tentang apartheid di Afrika Selatan dan sebagainya. Dan
antara perkara utama yang menyebabkan mengapa Afrika Selatan ini akhirnya akur ataupun tunduk kepada tuntutan rakyat kulit hitam ialah kerana bila adanya international isolation. Maksudnya seluruh dunia boikot Afrika Selatan. Bila mana kita lihat tidak ada perdagangan, hubungan diplomatik dan sebagainya. Dan ini yang akhirnya menyebabkan akhirnya mereka tunduk, dan sudah pasti yang utamanya bila mana akhir sekali bila mana tuntutan rakyat itu begitu kuat, kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, mungkin UK waktu itu tidak lagi berdaya untuk mempertahankan apartheid di Afrika Selatan, dan akhirnya mereka bersetuju dengan suatu gelombang untuk isolate Afrika Selatan itu. Akhir sekali mereka ini tunduk kepada kebangkitan rakyat berkulit hitam, maka lahirlah Wera ataupun hero seperti Nelson Mandela. Jadi dalam konteks hari ini, saya fikir dalam konteks Palestin, sebenarnya naratif-naratif yang dibuat oleh rakyat dengan sosial media yang ada, sebenarnya kita boleh untuk membawa satu kebangkitan yang memang akhir sekali tidak lagi memberi pemberdayaan kepada kuasa-kuasa barat yang lain untuk mempertahankan Israel, kerana sudah jelas penindasan apartheid yang berlaku. Bagi saya, apa yang berlaku di Israel ini ialah apartheid 2.0 ataupun apartheid yang lagi teruk daripada apa yang berlaku di Afrika Selatan. Jadi pokoknya ialah bagaimana dengan model-model yang pernah dunia lakukan terhadap Afrika Selatan itu sebenarnya boleh kita terjemahkan kepada negara yang melakukan jenayah apartheid ini, iaitu Israel. Ya, bagi Syekh Asragaf, sokongan tidak berbelah bagi masyarakat dunia termasuk Malaysia dalam mempertahankan ataupun mengembalikan hak rakyat Palestin wajar didokong, dan dalam ucapan Komander Besar Hamas dengan serangan ini menganggap Malaysia antara rakan utama yang memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi mengapa ini perlu disahut terutama di kalangan negara OIC, negara-negara sahabat, mereka yang mendokong perjuangan Palestin sejak hari pertama lagi dan sebagainya. Dan mengapa Malaysia juga perlu menggerakkan usaha ini, dan Perdana Menteri pada bulan lalu menyatakan pendirian yang konsisten di UNGA. Ya, baik. Kita melihat bahawa sokongan yang tidak belah bahagi daripada Malaysia telah memberikan satu suntikan semangat kepada pejuang-pejuang di Palestin untuk menuntut hak mereka. Dan kita melihat Malaysia ini mempunyai pengaruhnya tersendiri di dalam dunia Islam. Seperti mana kita tahu bahawa Malaysia dihormati oleh negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam yang lain. Jadi saya melihat bahawa Palestin, bil khusus rakyat Palestin mempunyai harapan yang besar untuk Malaysia memainkan peranan yang lebih aktif dalam membantu rakyat Palestin mendapatkan hak mereka. Kerana selama ini apa yang ditunjukkan oleh negara-negara Arab dengan perpecahannya, dengan dokongannya terhadap normalisasi dengan Israel telah mengecewakan rakyat Palestin, sehingga kan akhirnya mereka melihat bahawa perlu untuk melihat kepada negara lain yang turut mempunyai pengaruh yang kuat dalam usaha membantu rakyat Palestin, dan itu Malaysia. Sebab itu kita lihat kita tidak boleh lagi berharap kepada negara-negara lain, dan Malaysia perlu kehadapan dalam isu ini untuk terus menekan dunia untuk tidak menyokong Israel dan menghentikan pencerobohan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Dan Malaysia boleh memainkan peranan yang penting dan menghidupkan kembali, aktifkan kembali OIC selaku kuasa dunia Islam ataupun suara dunia Islam untuk terus menekan dan membantu menekan Israel dan juga membantu rakyat Palestin. Faisal, adakah itu memadai peranan Malaysia ke hadapan dalam menjuarai isu Palestin, dan ada lagi ruang yang wajar kita terokai? Ya, sebenarnya bila mana kita bicara tentang isu Palestin, Habib kita konsisten untuk membawa apa yang disebut sebagai resolusi Security Council PBB 2334. Menarik yang perlu untuk kita jelaskan ialah kerana resolusi 2334 ini telah dimeterai ketika mana tahun 2016, ketika mana Malaysia menjadi non-permanent member of Security Council. Jadi ini adalah satu daripada buah ataupun manfaat yang Malaysia berperanan untuk memastikan satu resolusi, bukan resolusi PBB, tapi resolusi Majlis Keselamatan PBB yang lebih besar, yang menjelaskan bahawa pendudukan Israel itu adalah sesuatu yang haram, khususnya di wilayah Al-Quds.
Jadi sebab tu dalam konteks ini bila mana kita dalam konteks ABIM sendiri, kita sering kali mengingatkan masyarakat dunia tentang 2, 3, 3, 4 ini harus disegerakan. Walaupun kita meninjau, kita memantau proses, kita ambil maklum bahawa terdapat satu siasatan di peringkat OTP ataupun pendakwa raya di peringkat International Crime of Justice dan sebagainya. Uh, Bagi kita harus konsisten walaupun ada elemen-elemen penyiasatan dan sebagainya, tapi kita harus sentiasa memantau dan kita harus memastikan ianya dapat dilaksanakan dalam konteks menghakimi dan menghukum Israel yang jelas melakukan sesuatu yang melanggar apa yang diputuskan dalam Majlis Keselamatan PBB. Jadi ini adalah contoh singkat yang Malaysia juga harus berperanan untuk sentiasa update dengan perkembangan kes ini. Bagi Faizal, adakah Perdana Menteri wajar juga melakukan hubungan terus kepada Presiden Turki, Presiden Indonesia dan rakan-rakan, walaupun rakan-rakan di Timur Tengah ada yang sudah pun melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel untuk menekan Israel dan juga kuasa-kuasa besar supaya peperangan dihentikan, menyelamatkan wanita, orang tua dan kanak-kanak, mengelakkan lebih banyak korban dan juga kehilangan harta benda dan sebagainya? Ya, saya fikir bila mana kita sebut tentang peranan Malaysia dalam isu Palestin, kita harus meraihkan peranan dalam konteks advokasi di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa. Sudah pasti di peringkat lokal itu saya ingat seluruh rakyat Malaysia ini sedar tentang kekejaman Israel. Tinggal lagi ia harus terus digiatkan supaya generasi akan datang konsisten dalam isu ini, memahami penindasan rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir dalam konteks kerajaan Malaysia, juga NGO dan sebagainya, kita harus juga sentiasa bersuara di peringkat antarabangsa. Dalam konteks forum-forum, simposium dan sebagainya, kita harus berpartisipasi dengan kuasa-kuasa luar untuk membawa naratif mengembalikan hak tanah Palestin ini. Jadi suatu bila mana kita sebut tentang hubungan kita dengan Turki, Indonesia, malah juga dengan negara-negara yang telah melakukan normalisasi, mungkin saya fikir seperti UAE dan sebagainya, itu harus sentiasa digerakkan supaya kita ada naratif yang kita bawa supaya mereka ini tidak ditinggalkan jauh ataupun tidak ada barrier gap dalam konteks kefahaman ataupun perjuangan rakyat Palestin ini. Syah, Saga, mungkin ada laporan terkini bagaimana situasi di Gaza dengan serangan bertali arus meruntuhkan banyak rumah-rumah kediaman, apartmen kediaman dan juga hospital termasuk infrastruktur awam. Bagaimana yang terpaksa berpindah? Ya, berdasarkan laporan yang terkini kita lihat bahawa rakyat-rakyat Palestin yang rumah mereka diserang oleh tentera Israel, itu perlu menyelamatkan diri dan mereka perlu mencari tempat perlindungan. Sebab itu kita lihat dari segi NGO untuk terus menyedarkan rakyat seluruh dunia untuk terus memberikan bantuan dan juga pertolongan kepada rakyat Palestin. Dan ini perlu dimobilisasikan, digerakkan di seluruh dunia untuk kita sama-sama membantu rakyat Palestin yang telah menjadi mangsa serangan balas yang dilakukan oleh rejim haram Israel. Jadi saya lihat bahawa seluruh rakyat perlu terus konsisten dalam menyuarakan sokongan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestin dan juga untuk kita memainkan peranan di media-media sosial dan juga di media arus perdana di semua untuk mencipta naratif bahawa Israel adalah negara penjajah yang telah menafikan hak rakyat Palestin selama lebih 75 tahun. Faizal, Majlis Keselamatan PBB wajar bersidang segera dan membuat ketetapan bagi menghentikan penjajahan dan juga serangan terbaru ini? Ya, satu kalau kita lihat dalam konteks Majlis Keselamatan satu kita ada permohonan member yang sudah pasti salah satu anggotanya yang mewakili Asia ialah China. Malah untuk maklumat kami ABIM juga baru mengadakan kunjungan hormat dengan kedutaan China. Kita menyuarakan perkara yang sama bagaimana sebenarnya China juga berperanan untuk dalam Security Council ataupun Majlis Keselamatan PBB ini menyuarakan suara ataupun elemen-elemen yang mempertahankan kedaulatan rakyat Palestin kerana mereka ini adalah merupakan permanent member. Dalam masa yang sama, non-permanent member ialah
negara teluk seperti contoh UAE, saya fikir harus juga berperanan untuk pastikan penindasan ataupun kekejaman ini dihentikan. Dan dalam masa yang sama ABIM juga berpandangan sekiranya juga seperti mana yang disebut tadi, sekiranya isu kemanusiaan itu sudah melewati batasan yang menyebabkan terlalu ramai kematian rakyat Palestin khususnya, juga melibatkan wanita, orang awam dan juga orang tua, sudah pasti Majlis Keselamatan PBB harus bersidang mengambil mandat daripada artikel 41 dan 42 UN Charter untuk diadakan suatu tentera pengaman oleh UN. Malah kalau saya nak sebut di sini sebenarnya tahun 1948 sudah ada United Nations Truth Supervision Organization UNTSO. Itu juga sebenarnya boleh kita reinforce balik supaya keamanan itu dapat dijaga, supaya tidak ada isu kekejaman ataupun isu kematian di luar batasan kemanusiaan yang melibatkan orang awam. Terima kasih Syekh As-Sargaf, Jurucakap Sekretariat Palestin Malaysia. Terima kasih Saudara Faizal Aziz, Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, dan pastinya rangkaian ataupun solidariti rakyat Malaysia bersama para NGO Malaysia sudah pun membuat kenyataan mahukan penyelesaian menyeluruh berkaitan dengan perang Israel Palestin ini, dan Al-Aqsa Defenders sudah pun menyatakan bahawa rakyat boleh menyumbang dengan segala apa yang mereka perlu fikirkan, sama ada wang ringgit dan sebagainya, ke tabung-tabung NGO yang terlibat, termasuk ABIM dan juga Sekretariat Palestin Malaysia. Semoga mereka mendapat bantuan segera untuk memulihkan infrastruktur yang musnah dan menyediakan makanan dan perubatan bagi mereka yang terkesan akibat serangan terbaru yang bertali arus oleh rejim Zionis Israel. Sekian saja malam ini. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.